Oke, salam dan salam sejahtera. Penyerahan saya berkenaan dengan kenyataan media yang dikeluarkan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam, yang mana di sini kita lihat beliau menyenaraikan gaji dan allowance yang beliau perolehi daripada kerajaan selaku Ketua Pembangkang yang bertaraf menteri. Jadi sebelum ini ramai yang mengkritik Ketua Pembangkang apabila menandatangani MOU dengan kerajaan. Mereka mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah diam kerana sudah menjadi Ketua Pembangkang bertaraf menteri serta mendapat allowance dan gaji. Di sini kita lihat apabila beliau mengatakan bahawa semua dana ataupun semua peruntukan allowance yang beliau dapat akan disalurkan kepada tabung dana rakyat miskin, maka jelas di sini ini adalah seorang pemimpin tokoh yang kita mahu. Dan kita lihat menteri-menteri kita selama ini jelas mereka mendapat allowance dan gaji yang begitu lumayan. Apabila pendedahan yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini secara detail yang menyebut satu persatu, maka saya buat perkiraan saya begitu jelas apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat selaku Ketua Pembangkang bertaraf menteri ini 33,560 20 sen. Dan saya tidak memasuki lagi kepada allowance baju yang mana 6,000 iaitu pakaian panas. Serta saya tidak memasukkan juga allowance bayaran pakaian black tie 1,500. Ini menunjukkan betapa mereka jadi menteri begitu rakus dengan mendapat peruntukan yang begitu besar untuk mereka menjadi menteri dan mendapat kemudahan kenderaan, pengawal, segalanya. Di sini juga kita lihat bahawa selama ini menteri kita turun ke bawah dengan mereka memberi sedikit sumbangan kepada penduduk. Mereka tidak menggunakan dada ataupun mereka menggunakan peruntukan ataupun gaji ataupun allowance mereka, tetapi mereka menggunakan dana daripada kementerian mereka untuk mereka menggerakkan politik mereka. Ini yang berlaku dalam negara kita hari ini. Kalau kita tengok pemimpin-pemimpin daripada kerajaan apabila mereka turun ke daerah ataupun kawasan rakyat, mereka akan menggunakan dana kerajaan dengan sesuka hati daripada kementerian masing-masing. Tetapi kita lihat peruntukan yang mereka dapat hampir 40,000 setiap bulan. Ini jelas sangat membazir. Ini adalah kepada menteri kita. Bagaimana pula kita nak melihat kepada duta khas bertaraf menteri, yang mana hari ini kita lihat pak lebay kita yang begitu lantang bersuara. Hari ini juga dia diam sunyi membisu, yang mana duta-duta khas kita ini sepatutnya membuat perundingan dengan duta-duta negara Timur Tengah ke, negara China ke, yang mana mereka ini telah pun dilantik, tetapi tidak pun kita lihat menjalankan kerja, tetapi mendapat allowance mereka sebagai bertaraf menteri ini mencecah RM40,000 sebulan. Kerana mungkin lebih sebab mereka ini bertaraf menteri dan duta khas. Datuk Seri Anwar ini Ketua Pembangkang yang mana dia hanya bertaraf menteri, tetapi untuk duta khas ini dah tentu mereka dah ada posnya, iaitu dengan gaji yang lain. Saya percaya mereka mengaut lagi di situ dengan mungkin lebih 10,000 dan mungkin akan menambahkan pendapatan mereka seperti lebih daripada 50 lebih ribu sebulan. Dan di sini kita lihat mereka laung-laungkan isu agama, mereka laung-laungkan isu perkauman. Di akhirnya mereka sebagai pemimpin mengaut gaji, mendapat pendapatan yang begitu lumayan, dan rakyat terus menderita, yang mana kita lihat kebanyakan negeri yang dipimpin oleh parti-parti politik seperti PAS ini tadi hanya masih lagi dalam keadaan susah. Begitu juga mereka-mereka yang ada di Sabah Sarawak, mereka menjualkan isu-isu negeri, mereka menjualkan isu kaum, mereka menjualkan isu agama demi kepentingan pribadi. Ini yang berlaku dalam negara kita hari ini. Ketirisan dalam kerajaan dilakukan oleh para menteri, para pemimpin kita, yang mana gaji ini pendapatan mereka sangat-sangat lumayan, tetapi mereka masih lagi hendak mencuri wang rakyat untuk kepentingan pribadi. Ini adalah sangat jelas, dan saya sebagai rakyat dan begitu juga kawan-kawan di luar sana pasti tidak bersetuju dengan isu seperti ini. Sepatutnya selepas ini
peraturan ataupun undang-undang ataupun kita perlu mereformkan sistem dalam negara kita ini, menteri-menteri ataupun mereka yang ada dalam kerajaan apabila turun ke bawah, mereka tidak boleh menggunakan kemudahan daripada kementerian ataupun dalam kerajaan untuk kepentingan politik mereka. Ini jelas kita lihat setiap kali pilihan raya ataupun sebelum pilihan raya, orang-orang yang berada dalam kerajaan akan menggunakan aset kerajaan demi untuk kepentingan pribadi, untuk politik mereka. Dan inilah yang membuatkan rakyat keliru dan akhirnya rakyat menyokong mereka, yang mana rakyat berpikiran bahawa mereka inilah boleh memberi sinar kepada daerah ataupun kawasan yang mereka tandingi ini tadi. Tetapi sebenarnya mereka telah ditipu dengan pemimpin-pemimpin rakus kita ini yang bertujuan hanya untuk kepentingan pribadi. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mendedahkan isu allowance dan gaji setiap menteri itu dapat, kita rakyat tidak tahu berapakah imbuhan dan allowance menteri. Jadi hari ini apabila didedahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Ketua Pembangkang, maka kita dengan jelas dapat sedikit pelajaran di sini, yang mana saya lihat di media sosial komen-komen rakyat mengatakan bahawa besarnya allowance mereka, gajinya lepas tu rakyat pertikaikan baju sejuk itu sampai 6,000, walaupun itu dalam 3 tahun sekali dapat, tetapi pada rakyat bahawa baju sejuk ataupun pakaian sejuk ini tidak sesuai lagi untuk kita nak jadikan allowance di dalam negara kita ini, kerana kita negara Malaysia. Pakai baju seperti saya ini dah cukup, itu pun dah rasa panas, apalagi kita nak menceritakan tentang pakaian sejuk. Begitu juga dengan ada sedikit lagi seperti allowance senggara rumah setiap bulan 800, itu adalah tidak penting, kerana tidak mungkin setiap bulan ada saja kerosakan di rumah menteri. Ini adalah pelik dan ajaib. Begitu juga macam banyaklah, saya tak uraikan sangat di situ, tetapi sudah cukup lah. Mereka dah dapat gaji menteri, dapat allowance menjadi menteri, begitu juga mereka menjadi YB, gaji mereka, dan kita tahu banyak lagi sumber kewangan yang mereka boleh dapat. Ini adalah hakikat, dan kita rakyat nak mencari gaji yang 5,000 itu adalah sangat susah. Mungkin seorang doktor yang baru hendak bertugas hanya boleh mendapat gaji mungkin sekitar 2,500, dengan mereka terpaksa bersekolah begitu lama dengan studinya. Bila menjadi doktor hanya dapat gaji seperti itu, dan kita lihat banyak pengangguran berlaku, dan siswazah kita dan siswa kita di Malaysia ni begitu tertekan kerana tidak ada pekerjaan. Tetapi menteri-menteri kita dan suku sakat mereka ini yang berkroni dengan mereka, dengan begitu mudah mendapat gaji-gaji yang begitu lumayan. Saya lihat mereka-mereka yang dilantik sebagai lantikan politik ini, kebanyakannya tidak juga mempunyai kebolehan, kepakaran, tetapi dilantik ke satu jawatan yang sangat tinggi dengan tiba-tiba, sedangkan penjawat awam bekerja begitu lama. Tetapi mereka yang dilantik ini tadi mengaut gaji yang begitu besar. Mereka yang daripada sektor awam ini tadi bekerja berpuluh tahun tidak dapat naik ke pangkat itu. Bukan mudah untuk mereka nak mendapat gaji yang setara dengan mereka-mereka yang lantikan politik ini tadi. Jadi ini yang berlaku di negara kita ini. Saya harap selepas ini lantikan-lantikan politik ini harus dikaji oleh pemerintahan baru kita. Kerana kita lihat risiko mereka dengan permainan duit ini jelas. Ini adalah apa yang didedahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada kita ini, bahawa kalau kita rakyat boleh tahu, jika Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dedahkan, maka ini juga boleh kita lihat sebagai satu sogokan politik yang mana secara halus kepada Ketua Pembangkang, supaya Ketua Pembangkang agak perlahan dalam mengkritik kerajaan. Tetapi mereka tersalah orang, kerana Ketua Pembangkang tidak akan mengambil mudah perkara-perkara seperti ini, yang mana apabila kenyataan media dikeluarkan, Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan tegas juga mengatakan di sini, yang mana saya baca, mungkin kawan-kawan baca, bahawa beliau akan mengkritik kerajaan apabila melakukan satu perkara yang salah ataupun sesuatu yang tidak patut dan sepatutnya harus kepada rakyat. Maka inilah satu tokoh perjuangan yang dilakukan oleh Ketua Pembangkang yang tidak ada tolak bandingnya, yang mana kita tidak akan jumpa daripada pemimpin PAS ataupun pemimpin UMNO
untuk mereka apabila mendapat allowance ataupun ganjaran seperti ini akan mereka serah balik kepada rakyat. Kalau tidak percaya, kita lihat UMNO memerintah, Barisan Nasional memerintah begitu lama, tidak pernah kita dengar mereka nak memberikan sumbangan daripada hasil mereka ini kepada rakyat. Walaupun ini adalah seperti mana yang saya lihat di media sosial, mereka mengatakan daripada blog sebelah sana, mengatakan bahawa ambil je lah allowance tu dan duduklah diam-diam, itu hak kamu nak sedekah ke, nak derma ke. Tetapi ini adalah satu yang terbaik demi kita lihat bahawa ketelusan dan untuk kita melihat bahawa selama ini dikritik. Dan ini adalah jalan yang betul diambil oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan membuat senarai dan paparkan kepada media supaya rakyat paham dan tahu bahawa beginilah gaji menteri dan mereka yang duduk dalam kerajaan selama ini, yang mana mereka menjual isu kaum dan agama, tetapi mereka mengaut duit rakyat berpuluh-puluh ribu setiap bulan dan masuk ke kantong sendiri. Lepas itu jual lagi isu kaum dan isu agama, tetapi duit itu adalah duit rakyat, semua kaum, semua agama, mereka dah jadi halalkan. Ini adalah yang saya lihat. Jadi pemimpin negara ini yang dinamakan pemimpin politik, kamu ke politik tidak perlu kamu menjualkan isu kaum, menjual isu agama. Kerana kamu mengambil duit semua kaum, mengambil duit semua agama, masuk ke poket kamu, termasuk juga menteri-menteri yang dinamakan menteri agama, itu adalah duit rakyat Malaysia. Jangan suka memainkan isu politik dengan isu agama. Baik kamu jaga kamu punya kementerian dengan baik-baik, jaga rakyat dengan baik-baik, tidak perlu kamu nak menjualkan isu agama itu, kaum ini. Kerana kamu mengambil duit semua kaum, mengambil duit semua agama dalam kerajaan. Kamu mengambil duit-duit orang ini adakah halal? Apabila kamu keluar dekat luar, kamu tahu pula halal haramnya. Isu arak yang ada hari ini, salahkan orang ni, salahkan orang tu. Tetapi kamu oranglah kerajaan. Sekarang ni Menteri Agama berbunyilah. Tidak perlu nak tanya Kementerian Dalam Negeri kan, nak tanya mereka-mereka yang lain kementerian. Beranikan bersuara, yang mana sebelum ini belum jadi kerajaan, bukan main lagi. Nak tutup ini, nak tutup itu 5 hari. Tetapi hari ini habuk pun tak ada. Merepek saja. Inilah pemimpin kita yang ada hari ini. Bila belum jadi kerajaan, bukan main hebatnya. Tetapi bila dia jadi kerajaan, tai kucing pun mereka kata wangi. So inilah pencerahan saya yang merepek ke belakangnya ini, dan saya tidak mau melalut. Sekian, terima kasih.